IoT, robotics, drones, blockchain dan artificial intelligence adalah antara teknologi IR 4.0 pada tahun 2020. Tahun 2020 adalah tahun yang amat mencabar dan ia menggegarkan keseluruhan dunia dan impak kepada seluruh dunia ini disebabkan oleh COVID-19. Pandemik COVID-19 bukan setakat di satu-satu negara tetapi pada tahun 2020 adalah tahun yang amat menggemparkan di seluruh dunia akibat pandemik COVID-19, dan Malaysia juga adalah di antara negara yang mendapat impak yang amat besar. Dan kalau kita lihat permulanya pada bulan Mac 18 kita telah membuat MCO, dan kita lihat di dalam graf ini beberapa perkara yang berlaku di MCO dan MCO bermula pada Mei 1 dan RMCO di mana restricted. Kemudian kita akan lihat beberapa gelombang yang berlaku dan kita sedang menghadapi gelombang yang ketiga. Dan kita lihat gelombang ketiga ni adalah gelombang yang lebih mencabar sebab ia memberi kesan yang lebih besar di Malaysia. Sekarang ni pada 30 Disember kita lihat ada 110,000 orang yang confirm positif COVID-19 dan masih lagi 22,000 yang dalam treatment, dalam dah 87,000 yang telah discharge dan kematian adalah 463. Ia memberi kesan kepada bukan setakat kesihatan tetapi juga keselamatan serta ekonomi negara. Jadi dalam kes ini bagaimana teknologi kita dapat merubah ataupun membantu Malaysia ketika susah ini. Dan kalau kita lihat pada awalnya salah satu teknologi yang telah diperkenalkan oleh UTM daripada DF Automation, foundernya ialah Dr. Yung. Mereka telah membuat satu robot yang boleh membantu frontliners menghantar perkhidmatan. Ini telah dilakukan dan bersama-sama dengan Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis. Dan di antara teknologi lain dalam IR 4.0 ialah bahagian drones, dan kita lihat drones adalah salah satu teknologi yang amat mudah digunakan untuk buat surveillance dan aerodyne. Kita lihat CEO dan co-foundernya ialah Kamarul Muhammad telah membantu Malaysia dalam penggunaan aerodyne drone ni lebih kurang 1,000 flight hours lebih kurang 40,000 kilometer lah kalau bergerak dan mereka memantau ketika MCO. Jadi dalam kes-kes ramai di antara mereka yang tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Teknologi seperti drone juga yang macam saya katakan tadi itu boleh digunakan oleh ramai orang. Dan ada rakyat Malaysia telah menggunakannya untuk membantu petani dalam menyembur pestiside ini menggunakan drone, dan beliau mendapat pendapatan yang agak lumayan. Jadi ini adalah salah satu teknologi dalam bidang agriculture, pertanian yang dapat menarik minat balik orang-orang muda. Vector Labs yang diasaskan oleh Faizal, beliau adalah salah satu syarikat IoT yang sekarang telah banyak membuat inovasi dalam bidang IoT ini, dan sekarang mereka telah berkolaborasi dengan Batteryku.com di mana mereka dapat meletak satu sensor kepada bateri untuk buat automatic punya maintenance. Jadi ini adalah amat sesuai untuk membantu technician dalam mengenal pasti bagaimana ataupun bila ada carnya breakdown lah. Jadi mereka buat predictive car maintenance. Vector Labs juga telah membuat satu traffic detection menggunakan radar. Kita lihat dia punya video ini. Jadi dengan cara ini apabila kita memandu laju dan mengetahui kelajuan kita, ramai di antara kita akan cuba slow down. Ini agak baik juga untuk
pemandu-pemandu akan datang. Dan kita lihat juga kita dikejutkan oleh YB menteri kita daripada Mosti yang beliau jatuh ketika menaiki basikal dan termasuk dalam lubang pothole ni. Dan apabila berita ini telah disebarkan dengan gambar beliau luka dan sebagainya, apa yang berlaku ialah pihak JKR cepat-cepat minta maaf, dan ini menyebabkan ramai di antara netizen mengatakan kenapa hanya beliau saja yang JKR minta maaf, tetapi bukan orang-orang lain, ramai lagi yang mengalami kemalangan seperti ini. Tetapi beliau cuba cadangkan bahawa pothole ni sepatutnya diselesaikan dengan cepat, dan mengatakan sama ada JKR boleh membuat satu portal dan sebagainya. Tapi dapat respon daripada pihak JKR mengatakan memang sudah ada 11 cara untuk public untuk buat komplain jika ada masalah, dan ini boleh diselesaikan oleh pihak JKR itu sendiri. Sebagai contohnya, saya lihat juga ada teknologi yang digunakan menggunakan dashcam dan AI untuk mengenal pasti lubang-lubang ini, dan dia dapat memberitahu di mana lubang-lubang ini berlaku lah. Dan ini akan memudahkan pemantauan menggunakan teknologi seperti artificial intelligence dan kamera itu sendiri. Dan kami juga di Favorite menggunakan FavorSense sebenarnya. Ia adalah crowdsourcing solution di mana kita boleh menggunakan orang ramai sebenarnya untuk membuat laporan, dan sebenarnya laporan ini boleh disalurkan dengan lebih sistematik, dan kita ada back-end system yang boleh membantu mereka, di mana administrator boleh assign kontraktor yang tertentu untuk datang dan menyelesaikan masalah tersebut. Di antara teknologi yang lain ialah blockchain. Kita dikejutkan oleh kartel yang membawa daging-daging yang menggunakan chop halal yang tidak yang fake, yang menipu dengan chop halal, dan ini menyebabkan ramai di antara kita agak terperanjat dan cuba untuk cari jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Adakah ini disebabkan kita punya enforcement tidak cukup dan sebagainya, ataupun kita terlepas pandang dalam chop-chop halal ini. Jadi blockchain teknologi adalah teknologi yang agak sesuai yang boleh digunakan dalam kes-kes sebegini. Dan sebab blockchain akan memberitahu kita bahawa tidak ada cara orang boleh mengubah data tersebut. Dan kita lihat pada hujung tahun ini juga syarikat IoT dan smart parking yang sekarang namanya ialah GoVehicle telah membuat crowdfunding di dalam pitching, dan mereka juga telah berjaya sekarang ini masih ada 46 hari lagi 1.2 juta telah dapat investment, dan target mereka adalah lebih kurang 5 juta untuk memberi lebih kurang 12.5% equity kepada orang ramai yang untuk invest kepada syarikat ini. Syarikat ini agak menarik sebab ia telah bermula dengan aplikasi untuk mencari parking, mencari dan membayar parking dengan cara yang mudah. Sekarang mereka telah nak berkembangkan aplikasi ini untuk lebih kepada smart servicing, smart agent, smart security dan smart ticketing. Jadi super app. Ini agak menarik. Dan kita juga dikejutkan berita-berita seperti Malaysia kini tidak dapat selepas tahun lepas kita sibuk dengan launching of 5G trial dan sebagainya, akhirnya 5G ini telah ditunda kemungkinan hingga ke tahun 2023. Ini disebabkan lesen telah tidak diberi kepada mana-mana telco untuk deploy 5G teknologi. Fokus adalah untuk expandkan lagi 4G sebab investment pada 4G pun kita agak banyak. Dan kalau kita lihat juga secara ringkasnya industri 4.0 ini, Malaysia masih lagi cuba create lagi ramai industri 4.0-nya champion di Malaysia ini.
Dan kalau kita lihat MITI telah menjalankan banyak inisiatif, di antaranya ialah buat readiness assessment dan juga readiness intervention program. Di mana kalau kita lihat di sini readiness assessment akan terus diteruskan, sebab ini berita pada 31 Julai. 450 SME dan 65 SME akan diberi intervention fund pula, ya, di antara 450 ini. Dan mereka mengharapkan akan mendapatkan lebih kurang 1,000 lagi aplikasi daripada syarikat-syarikat yang lain untuk membuat readiness assessment. Tapi ini jauh daripada 900,000 SME yang ada di Malaysia ini. Masih lagi kecil. Kalau kita lihat, mungkin hanya 665 saja yang approve government funded readiness assessment. Tapi ini masih lagi kecil. Jadi kita mengharapkan lebih ramai daripada industri-industri di SME ini akan mengadaptasikan teknologi seperti IoT, blockchain, artificial intelligence, AI dan virtual reality dan sebagainya. Jadi kalau sekali imbas, kalau kita lihat bahawa pada tahun 2020 ini teknologi memainkan peranan yang penting. Ini disebabkan oleh COVID-19 juga. Ada juga kesan yang besar kepada keadaan ekonomi ini, tetapi ia juga memberi kesan yang besar dalam adaptasi kita, penggunaan kita dalam menggunakan teknologi dalam IR 4.0. Dan kita lihat bahawa IoT sebagainya, kita lihat robotik, drones, blockchain dan begitu juga artificial intelligence amat diperlukan. Ini adalah contoh-contoh yang kita nampak kesannya begitu besar pada ketika ini. Jadi pada tahun 2021, apakah yang kita impikan? Sekiranya pada tahun 2020, kita tahu bahawa kesan COVID-19 memberi kita kesedaran bahawa banyak juga gap yang telah berlaku, banyak gap yang kita dapat ketahui. Sebagai contoh, internet sebagainya. Internet, kemungkinan internet itu pun tidak mencukupi, dan kita lihat kecepatan internet itu sendiri pun tidak laju di kawasan-kawasan yang tertentu. Itu adalah gap yang tertentu. Jadi kalau kita hendak bergerak ke depan dalam IR 4.0, internet adalah salah satu fundamental element. Dan akan kita lihat juga pada 2021 ini, selepas dengan bajet yang telah dibentangkan pada 2020 dan diluluskan, lebih banyak implementasi di seluruh negara, bermulanya dengan digital transformation, dan kita akan lihat banyak lagi teknologi-teknologi baru yang akan diperkenalkan. InsyaAllah pada tahun 2021, ekonomi kita akan berubah dengan lebih baik apabila vaksin pun telah ditemukan dan telah digunakan, dan mungkin kita dapat kerja seperti biasa. Jumpa lagi pada tahun 2021. Selamat tahun baru.